wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang berbahagia Tuan Imam, yang dikasihi sahabat saya Ustaz Wahyudin, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan peserta kuliah duha kita pada pagi ini. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mulakan kuliah duha kita ini, yang kita mulakan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. InsyaAllah saya akan berusahalah untuk datang sebulan 2 kali bagi kuliah duha. Kuliah maghrib sebulan sekali di Masjid Al-Bukhari ni. Pada mulanya Ustaz Muhyiddin minta saya isi sebulan 4 kali kuliah duha. Setiap kali hari Khamis 9.30 kuliah duha minta saya isi. Tapi saya balik duk menung kerot day 2-3 kali tak lepas. Ni macam hari ni hari Khamis minggu pertama. Semalam saya mengajak di Masjid Kepala Parit. Lepas tu pagi ni saya main mengajak di sini. Sat lagi ni nak ikut, saya kena pergi Sungai Ulak di Kulim. Jadi kalau saya muda macam Ustaz Muhyiddin mungkin boleh. Tapi lah ni tua tidak lama sikit, saya seraya kok rebah kat tengah jalan. Jadi saya minta hari Khamis minggu pertama saya tak boleh, sebab saya bersedia nak murajaah, nak tengok sikit untuk saya mengajak tafsir di Masjid Sungai Ulak di Kulim. Minggu kedua, alhamdulillah, malam, hari Rabu malam saya mengajak di sini. Kemudian hari Khamis pagi 9.30 saya mengajak duha. Lepas maghrib malam tu saya mengajak di Masjid Al-Aqmarah. Taklah jauh sangat, dekat, insya-Allah boleh. Minggu ketiga tak boleh, cerita habis sikit. Kalau saya main mengajak sini, hari Rabu malam, malam Khamis saya mengajak di Masjid Padang Temusu di Sungai Petani. Balik main ke rumah, pagi itu kena main mengajak sini ke minggu ketiga. Saya balik sini, ambil beg, pakai baju, kena naik bot pergi Langkawi sebab kuliah maghrib di Masjid Al-Hana di Kuah. Tak boleh pergi, rebah dalam laut. Itu saya minta tak boleh, minggu ketiga tak boleh. Minggu keempat insya-Allah saya balik daripada Langkawi, saya apa semua, saya mengajak hari Khamis malam tu minggu keempat saya mengajak di Masjid Al-Zahir. Kemudian esoknya hari Khamis 8-9.30 kita akan berkuliah di sini. Jadi saya minta kat Ustaz Muhyiddin pengurusan ni minggu kedua dengan minggu keempat sahaja.
Itu sahaja peluang yang saya boleh beri. Hak lebih pada itu tak boleh. Jadi minta cari orang lain lah insya-Allah. Dan saya duk mengajak juga selain daripada sini, hari Selasa yang kedua dengan hari Selasa yang keempat di Sultanah itu, kelas kapal mereka yang dia buat di dalam dalam dewan tu. Itu dah lama dah. Saya baca kitab lain, tak baca kitab ni. Saya baca kitab Wasayar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu start daripada 8.30 sampai pukul 10. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca ni, baca hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Dia ada semua 6 jilid yang diterjemah ke bahasa Malaysia. Tak tahu jilid yang 7 ada tak ada. Jilid pertama saya baca di Masjid Zahir. Jilid yang kedua saya baca di Masjid Kepala Parit. Kalau tak salah saya, jilid yang ketiga saya baca di sini. Jilid keempat dah kata-kata lah. Cuma jilid yang keenam tak ada lagi tempat saya baca. Ustaz Muhyiddin kata kalau boleh ambil jilid yang tak baca di mana-mana lagi, sebab orang di masjid lain pun boleh main mengaji sama, sebab kita tak baca lagi jilid ni. Sebab tu saya photostat jilid ni yang keenam ni, dan kita akan baca yang inilah insya-Allah. Kemudian saya nak bagi tahulah cara saya mengajak ni. Mula sekali kita akan datang, kita akan baca sedikit zikir untuk ambil keberkatan majlis kita. Kemudian kita akan baca hadis ni, kita hurailah setakat mana yang saya boleh hurai. Dan matan hadis bahasa Arab tu saya akan baca, tuan-tuan puan-puan kena ikut tengok di kitab hak Arab tu. Sebab dia hadis Nabi. Nabi bercakap, kita sebut hadis Nabi, kita sebut benda yang Nabi keluar daripada mulut dia, kita bercakap mana berkat ada. Saya tak mau saya saja baca kemudian syarah-syarah. Tuan-tuan puan-puan dengar. Saya nak ajak tuan-tuan baca juga matan hadis yang hak Arab tu, ikut saya. Tu cara orang ngaji hadis dulu tu. Guru baca kita ikut. Guru baca kita ikut. Berapa banyak kita boleh dalam masa sejam, ikutlah. Kita bukan ada periksa pada akhir tahun apa kita mengaji. Kalau kita dapat, insya-Allah kita mengaji. Jadi di muka surat 1 ni dia nak cerita tentang semayang sunat duha. Ini hadis-hadis yang menceritakan tentang semayang sunat, antaranya sunat duha. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak buat. Kita nak tengok bagaimanakah semayang sunat duha ini jadi amalan kita melalui pengajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam, yang dibukukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ni, cerita bab semayang duha. Mari kita tengok. Tuan-tuan buka muka surat 1. Babu, baca tengok. Siapa tak baca umur pandak. Babu tajwizi salatid duha min irtifa'i asy-syamsi ila zawaliha, wal afdalu an tusalla 'inda ishtidadil harri
wartifa'id duha. Dia nak cerita tentang sembahyang duha ini. Waktu sembahyang duha tu bila, dan waktu yang paling afdal kita nak buat sembahyang sunat duha ni. Dia bagi tahu dalam tajuk yang Imam Nawawi buat ni, sembahyang duha waktunya sejak daripada naik matahari satu galah. Satu galah ni dia orang kira dengan ilmu apa dia, kalau tidak salah saya lah, dengan ilmu falak, lepas dia naik matahari 21 minit. Kita katalah matahari dia jengui di kaki bukit, di kaki langit tu, dia jengui pukul 7 pagi. Waktu irtifak dia tunggu 21 minit, 7.21, itulah waktu irtifak. Sebelum waktu dia panggil waktu syuruk. Jadi kita tunggulah, dalam kalender kita ada matahari terbit jam sekian. Tunggu 21 minit daripada tu, kita tunggu masuklah waktu duha. Kalau kita sembahyang macam matahari duk naik pun boleh, tetapi tak berapa afdal. Cuma jangan sembahyang masa dia tak naik lagi tu, tak boleh. Waktu tu waktu haram sembahyang sunat apa-apa. Sehinggalah waktu tu berlarutan sampai gelincir matahari. Tu waktu duha punya panjang. Tetapi yang afdalnya apabila matahari itu naik. Orang tua-tua dulu kita naik segala. Lebih kurang pukul 9, 8.30. Tu waktu afdal untuk kita sembahyang duha. Ni dia sebut. Bab dibolehkan sembahyang duha mula daripada naik matahari sehingga gelincirnya, dan lebih utama dengan bersembahyang ketika bersangatan panas dan tingginya waktu duha itu. Panas dah sikit, waktu itulah yang afdal. Itulah dia orang kata 21 minit mula naik, dan naik tunggu sampai panas. Tu dia, jangan panas sangat, panas sikit. Dia sebut dalam hadis tu, kalau anak unta tidur, dia berasa panas, dia bangkit. Masa itulah paling afdal untuk kita nak sembahyang duha. Jadi lebih kurang pukul 8.30, pukul 9 begitu lah kot. Lebih kurang. Untuk membentuk kepribadian riwayat Muslim yang sejati. Bukan riwayat, situ salah. Untuk membentuk kepribadian Muslim, riwayat tu tak ada. Untuk membentuk kepribadian Muslim yang sejati, memerlukan daya usaha yang bersungguh-sungguh ketika melakukan semua perintah Allah dan Rasulnya. Perintah ini merangkumi perkara yang wajib, perkara wajib, dan juga sunat. Ini perintah Allah. Ada yang diperintah secara wajib, tak buat dapat dosa, kita buat dapat pahala. Ada juga perintah Allah itu diperintah secara sunat, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Itu yang dipanggil perintah. Adalah disunatkan kepada setiap orang Islam agar melakukan sembahyang duha, kerana ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar pahalanya dan mempunyai hikmah tertentu yang hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Kita tak tahulah bagaimana besarnya pahala Allah akan bagi kepada orang yang melakukan ibadat sembahyang duha. Buatlah tuan-tuan puan-puan, tak boleh tiap-tiap pagi pun, biarlah
seminggu tu 2-3 kali kita buat, 2-3 hari kita buat. Jangan tinggal langsung. Minggu ni sekali pun tak sembahyang duha lagi. Tak sembahyang duha lagi minggu ni. Supermarket 4 kali dah pi. Sembahyang duha tak lagi. Jangan lagu tu nak. Sebab Nabi tak pernah tinggal sembahyang duha, para sahabat tak tinggal. Tak banyak kita buatlah 2 rakaat. Sembahyang duha ni sebanyak-banyak dia, satu qaul kata yang asahnya 8 rakaat. Ada qaul kata boleh buat sampai 12. Tapi hak kata 8 tu yang paling hebat sekali. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Tak payah buat sampai 8 lah. 2 jadilah. Ni 2 pun haram tak buat. Buat. Paling kurang 2. Orang tanya pula, nak baca apa Ustaz? Dalam ni dia tak sebut baca. Baca tu kita kena rajak kitab fiqh. Kalau buat 2 rakaat, eloklah baca rakaat pertama lepas Fatihah surah Asy-Syams. Rakaat yang kedua lepas Fatihah surah Wad-Duha. Sebab surah dua-dua surah ni dia sebut duha. Wasyamsi wa duhaha. Ada wadduha. Dah kita sembahyang duha ni. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dia panggil surah Asy-Syams. Dan puan-puan, sedap tak suara saya? Ni tua dah, muda dulu lagi sedap. Lebih kurang ambil Aisyah mah. Lah tua dah. Tu pun saya bawa ni challenge dengan orang lain. Itu surah Wasyams. Pasal dalam tu ada cerita Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu duha dia. Allah bersumpah dengan waktu duha. Pasal apa? Pasal waktu ini waktu cukup baik dan cukup elok kita melakukan ibadat. Rakaat yang kedua lepas Fatihah kita baca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada orang tanya, Ustaz, saya surah Wasyamsi tak hafal. Kalau baca tak tahulah, tak boleh perhabis. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Lepas tu hanyut tak tahu nak pergi. Lagu mana saya nak baca surah Wasyamsi wa duhaha? Kalau tak boleh baca surah Wad-Duha lah. Dia kata Wad-Duha pun belah hujung-hujung tu dia menelong. Tak payah baca. Baca surah apa? Baca rakaat pertama Qul ya, rakaat yang kedua Qul huwallah. Tak apa. Nah. Qul ya pun tak apa ya. A'budu ma a'budun wa ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun. Kami lama sampai cucu dia mengaji darjah 1 dia kata, awak lama sangat Wadduha Tok Wan ni. Awak lama sangat kuliah Tok Wan ni. Tok Wan cari lakum dinukum tak jumpa. A'bud ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala 'abidum ma 'abadtum wala antum. Mana lakum dinukum waliyadina tak jumpa. Tak boleh lah, kena hafal elok. Kalau kita tak boleh baca Wasyamsi wa duhaha, Wad-Duha tak boleh baca Qul ya ayyuhal kafirun, begitu juga Qul huwallah, begitu juga nak tambah rakaat lain pun. Kalau kita nak semayang 8 rakaat, rakaat yang kedua kita baca Wasyamsi wa duhaha, 2 rakaat pertama dengan Wad-Duha,
Rakaat yang kedua pula, 3 dan 4 baca qul huwallah. Yang ke 5 ke 6 qul huwallah. Yang ke 7 ke 8 qul huwallah. Begitulah disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Boleh maklumlah, buatlah. Pak Long tak apalah, dia lambat nak mati lagi, kita orang perempuan nak mati cepat. Kita buat. Kemudian ada doa dia dalam kitab-kitab fiqh sebut. Dalam kitab I'anatul Talibin dia sebut disunatkan kita baca doa selepas kita sembahyang duha tu. Kalau kita sembahyang 2 rakaat saja, lepas 2 rakaat baca duha, doa duha. Kalau nak buat sampai 8, lepas 8 baca doa ni. Apa dah doa duha? Allahumma inna ad-duha ad-duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwatu quwwatuka wal qudratu qudratuka wal ismatu ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atli'hu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana qalilan fakassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wa ismatik atini bima ataita ibadaka as-salihin rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh hafal surah duha? Ingat tak malung? Kalau tak ingat, saya nak tulis mengaji sekali lagi, saya nak buat main. Kalau ingat, tak payah tulis dah. Lagu mana? Ingat dah kan? Inna ad-duha ad-duhauka. Allahumma ya Allah, inna ad-duha ad-duhauka. Sesungguhnya waktu duha ni adalah milikmu. Tiap-tiap hari waktu duha ada. Tiap-tiap hari. Berjuta tahun lah tiap-tiap hari. Waktu duha ni tak pernah miss. Wal bahaa bahauka. Dan sesungguhnya keceriaan itu keceriaanmu ya Allah. Wal jamala jamaluka. Kecantikan itu kecantikanmu ya Allah. Wal quwwatu qudratuka. Dan kekuatan itu adalah kekuatan anugerahmu ya Allah. Wal qudratu qudratuka. Dan sesungguhnya kuasa itulah kuasamu ya Allah. Wal ismatu ismatuka. Dan penglindung kita daripada buat dosa itulah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tu kita sebut, kita puji Allah, kita munajat dengan Allah. Allahumma inna ad-duha ad-duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwatu quwwatuka wal qudratu qudratuka wal ismatu ismatuk. Kemudian baru kita minta, Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu. Ni pagi ni. Allah, kalau rezeki saya duduk di langit, buat turun mainlah kat saya Allah. Wa in kana fil akhri fa akhrijhu. Kalau rezeki saya duduk dalam bumi ya Allah, buat keluarlah mai kat saya. Wa in kana fil bahri. Kalau rezeki saya duduk dalam laut Allah, fa atli'hu, timbulkanlah dia. Wa in kana mu'siran. Kalau rezeki saya susah, fayassirhu, pemudahlah saya dapat rezeki. Ni pagi-pagi lagi kita doa. Wa in kana qalilan. Kalau rezeki saya sikit, fakassirhu, perbanyak rezeki saya. Wa in kana haraman. Kalaulah rezeki saya ni haram, fatahhirhu, tolong sucikan dia, bagi dia jadi halal. Wa in kana ba'idan. Kalau rezeki saya duduk jauh, faqarribhu, tarik dia mai dekat saya. Wa in kana qariban. Kalau rezeki duduk dekat dah, fahawwinhu, tolong pemudah untuk saya makan rezeki itu.
Ada kadang-kadang rezeki duduk depan kita, makan tak boleh. Pasal apa? Mulut nak nganga tak boleh dah. Dah. Bihaqqi duhaika, dengan berkat waktu duhamu, wa jamalika wa bahaika, dengan berkat keindahan dan kecantikanmu ya Allah, wa qudratik, dan dengan berkat kekuatanmu ya Allah. Atini, kita minta lagi, ya Allah berilah kepada saya bima ataita ibadaka salihin, apa yang engkau beri kepada hamba-hambamu yang soleh, apa yang kamu beri kepada rasulmu, beri kepada para sahabat, beri kepada ulama-ulama, beri kepada orang-orang soleh. Saya minta jugalah waktu duha ni Allah, bagi juga kat saya hak tu iman, takwa dan sebagainya. Lepas tu kita kata Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa saya, warhamni, kesianlah kat saya ni, wa tub alayya, terimalah taubat saya, innaka antat tawwabur rahim. Hak kemudian tu lepas kita baca doa semua, hak Rabbighfirli itu disebut dalam kitab, diminta kita ulang, boleh 40 kali ke 100 kali ke, tak apalah, paling kurang ulanglah 3 kali sampai 40 kali itu tak tahulah. 3 kali ulang. Rabbighfirli, Allah ampun dosa saya, warhamni, kesianlah kat saya ni, wa tub alayya, terimalah taubat saya, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang menerima taubat lagi yang mengasihani hamba. Ni doa kita baca lepas sembahyang duha. Tuan-tuan, kena buat, kena minta. Orang yang minta ni Allah sayang. Orang yang minta ni Allah sayang. Siapa Allah sayang ke orang yang minta? Sebab itu Nabi sabda, "Iza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'a." Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, dia akan beri bala ke hamba tu, dia akan uji hamba tu. Duk sihat, Allah bagi sakit. Allah uji dengan kesakitan. Duk senang, Allah bagi susah. Duk elok, tahu-tahu keluarga kita mati. Pasal apa? Allah nak dengar doa hamba tu. Kalau dia sihat, lepas tu dia sakit, baru dia minta, ya Allah berilah kepada aku kesihatan. Kalau Allah tak bagi dia sakit, dia tak minta sihat ke Allah. Kalau Allah tak bagi dia susah, dia tak akan minta kesenangan ke Allah. Sebab itu Nabi kata, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, tapi dia tak nak minta apa ke Allah, Allah bagi kat dia sakit, bagi bala kat dia, bagi ujian kat dia, Allah nak dengar doa dia. Siapa Allah suka orang berdoa. Nabi-nabi berdoa tak berhenti. Nabi Muhammad doa tak berhenti. Para sahabat doa tak berhenti. Siapa berdoa tak berhenti. Pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, saya nak baca doa apa ni masa pagi, saya nak baca doa apa ni masa petang. Siapa pergi tanya ni? Sayyidina Abu Bakar. Pergi minta kat Nabi nak doa. Nabi ajak kat dia, baca hak ni Abu Bakar nak. Baca hak ni. Doa aku ajak kamu ni, baca hak ni. Abu Bakar pun diterima daripada Nabi, dia mahabbat kat kita. 1000 tahun dah. Kita tak mengaji, kita tak tahu. Baca yang ni. Abu Bakar minta nak baca sehari 2 kali je, pagi petang. Tapi Nabi kata kamu baca 3 kali sehari. Pagi, petang, masa nak tidur malam. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadati rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslimin. Maka baca yang ni nak, pagi sekali, petang sekali, nak tidur sekali. Sina Abu Bakar pun terima doa Nabi ni, terus dia amal sampai dia mati. Ni Nabi bagi doa sebab Allah suka orang berdoa ni.
Bara' bin Azib, seorang budak lagi. Dia mai jumpa Nabi. Dia kata, Bara', Nabi kata, baca doa ni nak tidur malam. Baca doa ni. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Rawahul Bukhari. Bara' baca hak ni. Nak tidur malam baca ni. Kalau kamu baca ni kamu tidur, lepas baca ni jangan sembang pada tidur terus. Kalaulah takdir kamu mati malam tu, bangkit-bangkit subuh dah tak bergerak dah mati, maka Allah ampun segala dosa kamu. Kamu bersih daripada dosa. Mitta 'alal fitrah, kamu mati dalam bersih daripada dosa, seolah-olah kamu baru dilahirkan oleh ibu. Ni doa Nabi bagi kat para sahabat ni. Nak tidur malam, nak makan kita. Ni orang perempuan pakai kain tudung, pakai kain apa, ada doa. Tahu doa pakai, duduk depan cermin tu, duduk perbaikkan tudung, buh ke pialbai, duduk perbaik pialbai, ada doa. Nabi ajak doa. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, engkau pereloklah perangai aku ni macam mana engkau perelok rupa paras aku. Kita duduk bentuk, nampak ambil lawa lah. Tak sedap kata umur 70 dah lawa bukan main. Ya Allah, engkau percantik pelawar perangai aku macam mana engkau pelawar rupa paras aku. Jangan rupa paras aja duk lawa budak kau ni, perangai macam jemuan, tak mau. Kita minta perangai apa elok macam rupa paras kita. Tu Nabi suruh ajak doa. Pasal apa Allah suka orang berdoa? Nombor satu, doa ni minta. Allah suka pasal apa? Pasal dia tahu yang dia tu tak ada apa. Tu dia minta. Dia minta sihat ke Allah. Pasal tahu sihat ni siapa pun tak boleh bagi. Dia minta kaya ke Allah. Dia tahu kaya ni siapa pun tak boleh bagi, Allah saja. Sebab tu Allah sayang ke hamba yang selalu minta. Pasal apa? Orang yang selalu minta, dia sedar diri dia tak ada apa, dan dia sedar Allah yang dia minta semua ada ke Allah. Tu yang Allah sayang sangat. Orang yang tak minta ni orang tak sedar diri. Dia tak sedar kata diri dia tu tak ada apa. Dia tak sedar bahawa Tuhan Allah dia ada semua. Sebab itu Allah suka sangat orang yang minta. Dalam Quran kita tengok doa. Nabi Nuh minta, Nabi Musa minta, Nabi Muhammad minta. Minta semua. Jadi tuan-tuan, itulah doa sembahyang duha kita minta. Kalau rezeki duduk langit, buat turun mai. Sebab tak ada siapa boleh pergi ambil hak langit buat turun. Kalau duduk dalam bumi, tolong buat naik. Kalau duduk dalam laut, bagi timbul. Kalau jauh, mai dekat. Itu doa sembahyang duha disebut dalam kitab antara Fathul Mu'in. Baik tuan-tuan. Hadis yang pertama. An Zaid bin Arqama. Baca. An Zaid bin Arqama radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadu al-fisalu. Rawahu Muslim. Ini nak cerita seorang sahabat Nabi nama Zaid bin Arqam. Dia tengok sekumpulan para sahabat
sembahyang duha awal-awal waktu. Naik-naik matahari sembahyang duha terus. Zaid bin Arqam ni tengok. Kemudian dia kata, Zaid bin Arqam kata, depa ni tak tahukah yang sembahyang duha ni lain pada waktu ni tu lebih afdal. Bukan sembahyang masa matahari naik tu. Tunggu Ustaz, bagi panas sikit. Depa tak tahu kah? Aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang orang-orang yang nak kembali kepada Allah. Diguna di sini istilah awabin. Tapi yang kita tahu sembahyang awabin ni sembahyang sunat antara Maghrib dengan Isya. Tapi di sini kalimah awabin tu bukan maksud sembahyang sunat Maghrib dengan Isya tu. Sembahyang orang-orang yang rasa nak kembali kepada Allah. Awab ni orang yang nak balik kepada Allah, orang yang nak taubat daripada dosa. Orang nak minta supaya Allah bersihkan daripada dosa, itu awabin. Dengan sembahyang duha lah, maksud di sini sembahyang duha. Sebab orang yang sembahyang duha ni orang yang minta supaya dosa dia diampun. Orang yang sembahyang duha ni orang yang bercadang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah dengar Rasulullah sabda bahawa sembahyang orang-orang ni Nabi kata ialah ketika tarmadul fisal, ketika anak unta berasa panas. Masa itulah afdalnya sembahyang duha. Lagu mana? Apabila matahari itu naik, dia panas sikit, anak unta dia duduk tidur, dia berasa panas, baru dia bangkit daripada tidur dia. Waktu itulah kata Nabi, afdalnya kita sembahyang sunat duha. Bukan waktu jungai-jungai matahari, naik-naik matahari sembahyang dah. Biar dia pecah panas sikit. Kalau kita tengok dalam budaya orang Arab, masa tu anak-anak unta mereka akan bangun daripada tidur sebab panas. Masa itulah kata Nabi, afdalnya kita sembahyang duha. Sebab itu mereka sebut lebih kurang 25 minit lah daripada naik matahari, 21 minit, insya-Allah panas tu akan tu sikit. Masa itulah waktu duha. Kalau kita lah kata sini lebih kurang 8.30 pukul 9. Masa itulah afdal sembahyang duha. Nah, maklum makcik nak? Ni Nabi sebut, ni teguran yang diberi oleh seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Arqam ketika dia melihat teman-teman dia tu sembahyang duha awal sangat. Waktu tu sah, tapi afdalnya tunggu panas sikit baru sembahyang duha. Annahu ra'a qauman, Zaid bin Arqam ni dia tengok ada sekumpulan manusia ramai yusalluna minad duha, mereka sembahyang waktu duha. Faqala, lalu dia kata kat orang tu, orang ni sembahyang duha awal-awal ni, naik-naik matahari sembahyang dah. Ama laqad alimu, apakah sungguhnya mereka tu tahu, anna as-salatu fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal, sembahyang bukan waktu ni, sembahyang duha bukan waktu ni tu lebih afdal. Bukan masa jungai matahari sembahyang dah tu tak afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, salatul awabin, sembahyang orang-orang yang nak balik kepada Allah, orang-orang yang nak bertaubat kepada Allah dengan sembahyang duha. Itu ketika mana sembahyang itu afdalnya? Hina tarmudul fisal, ketika berasanya panas matahari oleh anak-anak unta. Fisal tu makna anak unta. Ketika anak unta berasa matahari panas, masa itulah afdalnya Nabi kata sembahyang duha. Boleh faham lah? Tu hak bahasa Arab. Kemudian hak terjemah dia pun kita baca tengok. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahawa ia telah melihat sekumpulan orang ramai
melakukan sembahyang sunat duha di awal pagi. Lalu ia berkata, apakah mereka ini tidak mengetahui bahawa sembahyang duha di waktu lain ada lebih utama? Bukan waktu ni, bukan waktu jengih matahari ni sembahyang dah. Sembahyang waktu lain lebih utama. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang orang yang bertaubat itu, sembahyang duha ni makna sembahyang orang yang bertaubat itu ialah ketika anak-anak unta yang tidur berasa panas dengan cahaya matahari, mana panas terik bersangatan. Masa itulah dia kata eloknya sembahyang duha itu pukul 9, pukul 8.30 lebih kurang lagi tu. Sampailah waktu rembang, ketika waktu matahari duduk di tengah-tengah langit tu, waktu tu boleh sembahyang duha lagi. Apabila matahari condong sikit gelincang, esoklah waktu zuhur. Pengajaran hadis. Umat Islam perlu bersungguh-sungguh melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Amal ibadat yang dilaksanakan dengan kesungguhan dan keikhlasan akan membentuk jati diri Muslim yang sejati. Ibadat ni dia akan membina diri kita. Orang yang kuat buat ibadat, kuat buat benda sunat selain daripada yang fardu, maka orang ni walaupun dia dari segi kesihatan dia lemah, tapi dari segi jiwa dan ketahanan dia cukup kuat. Allah. Kuat tuan-tuan. Allah bagi. Ada seorang ustaz, dia ni alhamdulillah kuat buat ibadat. Dia pencin dah daripada ustaz. Kuat buat ibadat dia. Kuat dia derma duit langit, kuat buat ibadat. Dan malam Sabtu yang lepas dia balik sembahyang Isya, jadi imam sembahyang Isya, balik di suatu surah. Dia balik, dia jadi imam, balik ke rumah. Sebelum dia tidur, makanlah sedikit asyak, makan malam, makan bihun. Lepas tidur-tidur, berasa sengkak, sebab gitu. Lepas cerita kat saya lah. Lepas tu, penat-penat, meninggal dunia. Umur baru 72 tahun. Alhamdulillah. Mukanya bersih, dia kuat buat ibadat. Derma cukup kuat. Dia orang polih. Tanam harum manis banyak, dia derma cukup kuat. Dia duduk cadang, dia meninggal hari Sabtu itu. Dia cadang hari Rabu kemarin ni, depa nak pi, dia 3 orang nak pi berhari raya di India untuk nak buat korban di sana pada orang-orang miskin. Dia kawan-kawan dia beritahu dia tak pernah raya haji ni di Malaysia. Di Kemboja lah, di Vietnam lah, di India lah, di mana, Bangladesh kah, pi korban di sana untuk bagi kepada orang susah. Tapi dia duduk cadang nak pi hari Rabu kemarin, tapi Allah ambil dia dulu lagi, hari Sabtu ambil dah. Ada seorang kawan saya, dia nak bawa orang pi buat umrah pada bulan 12 ni. Dia nak bawa, kalau ada siapa nak sumbang, orang miskin nak pi, dia nak buat umrah ni tak ada duit, tapi dia nak pi juga sebab nak pi buat umrah. Ada siapa nak sumbang ni kawan kita, ustaz ni dia kata tak apa, dia sumbang kepada seorang orang miskin nak pi buat umrah, tak apa. Dia terus bagi duit 8,500. Kawan tu tak dampi lagi, dia dah meninggal dunia. Ini baiknya orang yang baik dulu, takwa dia lebih. Ingat saja sumbangan, terus nak bagi. Sebab itulah dia kata, amal ibadat yang dilaksanakan dengan kesungguhan dan keikhlasan akan membentuk jati diri Muslim yang sejati.
Perangai kedekut pun tak ada dah. Perangai sayang pun tak ada dah. Pasal apa? Pasal jati diri dia elok. Sebab tu Nabi sabda kepada kita semua, saya duk baca selalu hadis ni. Laisa min malika illa ma akalta. Bukan harta kamu kecuali hak kamu makan. Hak kita makan tu harta kita. Jangan hak haram sudah. Makan. Alhamdulillah. Tanya cik makan apa dah pagi ni? Makan nasi lemak 3 butir dah. Makan. Au labista fa ablaita. Tapi Nabi kata hak makan tu dia habis lah. Dia masuk dalam perut pagi esok, dia masuk dalam jambal lah. Au labista fa ablaita, kita pakai baju baru kah, kelubung baru kah, kereta baru kah, motor baru kah, jangan bini baru sudah. Fa ablaita, dia akan jadi buruk. Baju baru beli ke mana pun dia akan buruk. Kereta beli kemarin, hari ni nak jual lagi second hand dah. Dia akan lusuh. Itu dunia. Yang ketiga Nabi kata, au tasaddaqta, harta yang kamu bersedekah, fa abqaita, hak ni yang kekal. Hak makan habis, hak pakai buruk, lusuh. Hak kita bersedekah, hak ni kekal. Tunggu kita di akhirat kelak. Sebab itu orang yang kuat agama dengan ibadat, dia tak sayang duit ringgit dia nak buat kebajikan. Allah. Ada satu masjid saya mengajak 2-3 hari lepas. Lepas saya mengajak tu, mai seorang perempuan. Dia kata, Datuk, ni saya nak buat kebajikan sikit lah. Dia buah sampul tu. Saya pun ambil sampul tu, buah dalam poket. Buat kebajikan tak apalah. Pegang, dia bunyi kerak. Awak bagi duit shilling ke dia ni? Balik sampai rumah, buka-buka tengok barang emas besar bukan main. Rantai. Besar bukan main. Saya tanya dia, pasal dia bagi tu saya tak tahulah kata barang emas, saya tanya dia, duk mana ni? Hang duk Kelantan. Ni raya ni nak balik mana? Raya di sana dia tak. Raya ni bagi kat Datuk, balik buat kebajikan apa-apa. Balik tengok tu dia barang mai. Hak tu dia simpan untuk akhirat dia. Bukan senang orang perempuan nak buat kebajikan dengan barang mai ni. Hak ramai dia duk pakai tu duk tengok gini. Dia tengok tu menantu dia mai, dia tengok ni. Mak cantiklah ni. Tapi orang yang dia hak cantik tu dia bagi, hak ni bawa pi, tunggu saya wahai barang mai rantai, tunggu saya di akhirat saya akan bagi. Oh, saya kata hebat. Aku pun belum tentu boleh bagi mai macam dia. Tak tahulah, saya tak jual lagi. Nak tengok harga mahal sikit tapi jual. Tengok berapa ribu boleh barang mai dia. Ni tuan-tuan, iman tu kadang dia bukan ustazah pun orang puan ni. Dia orang biasa aja, tapi iman dia lebih daripada kita. Pasal apa? Ibadat dia mendidik dia jadi jati iman. Kita nak bagi dah 50, tengok tu 50, boh balik tarik RM5 paket belakang boh. Tu ustaz macam saya. Tarik 50, macam sayang 50 ni. Boh balik tarik RM5 boh. Jadi dia sebab jati diri akan membentuk jati diri Muslim yang sejati. Semayang sunat duha boleh dilakukan ketika naiknya matahari sehingga condong gelincang. Tetapi afdal sekiranya dilakukan ketika matahari betul-betul naik dan bersangatan panas. Masa tu afdal kita sembahyang duha. Allah.
Keempat, hikmah disunatkan sembahyang duha ketika matahari bersekatan panas ialah untuk mengelakkan waktu yang diharamkan sembahyang. Waktu haram sembahyang iaitu lepas subuh sampai naik matahari, seperti terbitnya matahari. Jadi itu sebab tu dia suruh tunggu sikit sampai matahari naik panas sikit baru kita sembahyang duha, sebab nak lari daripada waktu yang diharamkan sembahyang itu. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah sembahyang duha yang dituntut kita sembahyang. Buatlah tuan-tuan, kalau tak boleh banyak pun 2 rakaat. Tak boleh tiap-tiap hari pun, janganlah seminggu itu sekali pun tak sembahyang, jangan. Jangan. Abu Hurairah kata Nabi SAW pesan kat aku 3 perkara. Antara 3 perkara tu Nabi pesan kat aku supaya aku ni jangan tinggal sembahyang duha. 3 perkara Abu Hurairah sebut. Nabi pesan kat aku 3 perkara. Antara 3 perkara tu Nabi kata, kamu jangan tinggal sembahyang duha wa Abu Hurairah. InsyaAllah kita bertemu pula pada hari Isnin, hari Khamis depan ni. Saya akan cuba tulis doa sembahyang duha tu untuk tuan-tuan puan-puan semua, boleh jadikan dia sebagai amalan kita lepas kita sembahyang duha. Allahumma inna ad-duha adduhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratu qudratuka wal ismatu ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atli'hu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fahawwinhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatik. Allahumma in kana Allah atini bima ataita ibadaka salihin rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tu kita akan tulis. Kalau tuan-tuan puan-puan nak, kita akan tulis, kita akan bagilah ya, pada hari Khamis yang akan datang ni. Kalau saya tak lupa, saya akan tulis dan kita akan beri, dan kita akan cuba menulis makna yang sama untuk penghayatan. Kita baca doa, kalau kita tahu makna dia penghayatan lebih. Macam kita duk baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita baca kita faham, ya Allah, berikanlah kepada aku hidup di dunia ini, berilah kepada aku di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kepada aku di akhirat nanti akan kebaikan. Wa qina azabannar, engkau jauhkanlah kami ya Allah daripada azab neraka. Kalau kita baca doa kita faham, penghayatan lebih. Macam kita baca Fatihah sembahyang, kalau kita faham makna, penghayatan lebih. Itu nak main khusyuk tu. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca sebab tu, dia semua ni bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Kalau sebab itu kalau kita ada tahu makna apa yang kita baca, penghayatan lebih. Dan kalau kita sembahyang, kita tahu makna, barulah datang khusyuk. Sebab kita bagi juga kepada otak kita, kepada hati kita itu sembahyang sama. Kalau kita tak bagi kerja kat dia, otak ni dia fikir macam-macam. Tapi kalau kita bagi kerja kat dia, dia fikir makna Fatihah kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad, kamu kata kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah benda yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu pun tak akan sembah Tuhan yang aku sembah, Tuhan aku. Akhir kali, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama Islam yang betul dan yang suci.
Kalau kita boleh faham makna kita baca, penghayatan tu ada, datanglah khusyuk. Sebab itu Nabi kata, man qara'al Qur'ana fa'arabahu walahu bikulli harfin 50 hasanatan. Orang yang baca Quran dia faham makna, boleh datang khusyuk dalam semayangnya, boleh datang penghayatan dalam hidupnya, maka Allah akan bagi setiap huruf yang dia baca 50 pahala. Kalau kita baca tak faham, satu huruf boleh 10 saja. Kita baca faham, satu huruf boleh 50 pahala. Pasal apa? Pasal dia boleh faham, ada penghayatan dia. InsyaAllah kita akan bagi doa duha ni, insyaAllah, dan kita akan cuba terjemah maknanya untuk penghayatan ketika kita berdoa. Jadi dulu tuan-tuan, minta maaf bahasa lebih dah sikit 8 minit daripada waktu yang ditetapkan, dijualkan. Kita habis pukul 10.30. Ni dah pukul 10 dekat 40 dah nah. Minta maaf. Lebih dari sikit. InsyaAllah kalau tidak ada arah yang melintang, kita akan bertemu lagi pada kuliah kita akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat memberikan kepada kami kesedaran untuk kami menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keupayaan dan kekuatan untuk kami amalkan ilmu-ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, Engkau perelokkanlah kami dalam semua urusan hidup kami ya Allah, urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajizna min khizyid dunya, dan Engkau lindungilah kami daripada kehinaan hidup di dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.